kun. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah muslim muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada pagi hari ini, pagi yang penuh barakah, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumaat, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Berada dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih lagi dikurniakan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan hari ini kita telah pun berada pada hari yang ke-29 dalam bulan Safar 1445 Hijri. Dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Rabiul Awal ini, salah satu daripada bulan-bulan yang amat dinanti-nantikan oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk kita menyusur kembali, mengenang kembali sirah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang Allah Ta'ala utuskan untuk membawa manusia keluar daripada kegelapan menuju pada terangnya cahaya. Ya, keluar daripada menjadi hamba kepada manusia hanya semata-mata untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluar daripada agama menyembah patung-patung berhala Lata dan Uzza untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin Muhammad, membawa rahmat ke sekalian alam. Dan mudah-mudahan juga pada bulan Rabiul Awal ini kita mulakan dengan memperbanyakkan selawat dan salam kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bulan Safar ini, bulan Muharram ini, kita selawat tu 100 kali setiap hari, dan dalam Rabiul Awal nanti kita gandakan untuk jadi 200 kali setiap hari. Gandaan hanya dalam Rabiul Awal je, sepanjang Rabiul Awal tu. Tapi kalau nak teruskan tak apa, tapi sekurang-kurangnya sepanjang Rabiul Awal ni, antara amalan yang kita perbanyakkan adalah selawat. Bahkan sebagian ulama juga memperbanyakkan selawatnya pada bulan Rabiul Awal. Bukan tak buat amalan sunat yang lain, buat, tapi selawat ni lebih diutamakan pada bulan Rabiul Awal Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kasih sayang kita, cinta kita, rindu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan selawat ini akan mendatangkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipilih kita nanti. Nabi akan tolong kita pada 3 alam. Yang pertamanya alam dunia ni Nabi tolong kita. Kemudian Nabi tolong lagi ketika mana berada di alam barzah Allah Subhanahu wa taala, alam kubur, Nabi tolong juga. Dan Nabi tolong sekali lagi di alam mahsyar ketika mana manusia dihumbankan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta pada Allah untuk dikeluarkan umat-umatnya, walaupun dihumbankan ke dalam api neraka, tapi untuk dikeluarkan untuk merasai nikmat alam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya, hanya bagi mereka yang beriman pada Allah. Walaupun tak ada ibadah tapi ada iman, akhirnya akan masuk juga ke syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu selawat ini dia banyak kelebihan. Dan pagi ni kita ambil satu je kelebihan daripada berselawat. Apa kelebihan daripada berselawat? Kelebihan yang dijanjikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, jaminan daripada malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. 4 malaikat ni pernah bagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
kami akan memberikan jaminan bagi umatmu ketika mana mereka memperbanyakkan selawat dan salam ke atasmu sewaktu hidup kat dunia. Yang ini yang dapat ni special, istimewa. Paling-paling kurang pun 1000 kali selawat setiap hari. Itu paling kurang tu, paling kurang. 1000 kali selawat setiap hari untuk dapat jaminan daripada 4 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, aku akan memberikan jaminan bagi umatmu ketika mana mereka memperbanyakkan selawat dan salam ke atasmu. Dan Nabi tanya, apa jaminanmu wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku akan memimpin tangan umat-umatmu ketika mana mereka menyeberangi titian siratal mustaqim. Maknanya Jibril akan pegang tangan kita ketika mana kita menyeberangi titian siratal mustaqim. Rasa-rasanya kalau Jibril pegang tangan kita, pimpin kita menyeberangi titian siratal mustaqim, lepas ke tak lepas? Lepas tak lepas? Yakin tak yakin ni? Lepas tak lepas? Lepas nah, sebab Jibril yang pegang. Itu jaminan Jibril lah, jaminan Jibril. Tapi syaratnya selawat lah. Tu paling-paling kurang pun 1000 kali sehari. Ada ke 1000 kali? Jangan tengok saya. Nah. Fatihah pun tak sampai 100 kali sehari dah. Tak usah kata nak selawat 1000 kali dah. Nah, yang tu maknanya pandai-pandai kita lah. Sekurang-kurangnya ada selawat. Ada selawat, Jibril akan pimpin kita menyeberangi titian siratal mustaqim. Bukan menyeberangi meniti titian usang, iaitu lagu kumpulan search. Meniti titian usang. Yang ini meniti titian siratal mustaqim. Satu, jaminan Jibril. Yang kedua, kata malaikat Mikail pula, ya Rasulullah, aku juga ada jaminan bagi umatmu, ya Rasulullah. Dan Nabi tanya, apa jaminanmu wahai Mikail? Kata malaikat, ya Rasulullah, aku akan membawa umat-umatmu menuju ke telaga Kausarmu dan akan memberi mereka minum daripada air telaga Kausarmu, ya Rasulullah. Itu malaikat Mikail. Bagi jaminan akan memberikan kita minuman daripada telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menghilangkan dahaga selama-lamanya. Minum seteguk je tapi hilang dahaga selama-lamanya. Di yaumul mahsyar ni antara perkara yang memusingkan manusia, antaranya dahaga tu. Dahaga. Bukan waktu tu, waktu sakaratul maut, dahaga lah. Sakaratul maut ni kalau bagi air satu lautan tak cukup untuk minum, tu sakaratul maut. Bagi minum air satu lautan pun tak cukup. Ini dia masya-Allah subhanahu wa ta'ala, minum ataupun seteguk. Ada yang kata seteguk je menghilangkan dahaga selama-lamanya. Dahaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada syarat pun nak dapat. Sekurang-kurangnya membaca suratul Kausar setiap kali sebelum tidur. Baca ni. Dan baca. Lalu tak pernah baca. Tanya pagi ni dan baca. Dan baca. Bila baca malam tadi dah? Ustaz khabar ni baru baca Ustaz. Sekurang-kurangnya dah. Bacalah. Siapa baca. Tak baca tu orang masing-masing. Berapa kali baca sekali pun tak apa. Yang penting bacalah. Saya pun kadang-kadang baca kan ngidak lah. Tapi alhamdulillah tu pun alhamdulillah cukup dah. Tapi kalau nak kuat lagi kita baca suratul Kausar tu. Bukan lama sangat kan, bukan panjang sangat. Kadang tak sempat baca Tainakal Kausar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tidur. Tu yang kedua. Kemudian Israfil pun memberi jaminan dia. Kalau tanya tugas-tugas ni, ingat tak malaikat ni? Ingat tak? Ingat. Malaikat Israfil pula memberi jaminannya. Kata malaikat Israfil, aku juga ya Rasulullah ada jaminan bagi umatmu. Apa jaminanmu? Tanya Nabi. Aku akan memohon, aku akan menundukkan kepalaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan bersujud di hadapan Allah untuk memohon keampunan bagi keseluruhan dosa umat-umatmu wahai Muhammad ya Rasulullah. Dan aku tidak akan mengangkatkan kepalaku selagi mana belum diampunkan dosa-dosa dan kesalahan umatmu ya Rasulullah. Itu jaminan Israfil. Maknanya dia akan tunduk di hadapan Allah untuk memohon diampun segala dosa umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan mengangkat kepalanya selagi mana dosa itu belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat dosa, malaikat Israfil pula yang mohonkan keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok hebatnya umat Nabi Muhammad nak. Tu apa lagi yang kita nak kata macam-macam tentang agama yang Nabi tinggalkan kepada kita. Yang buat dosanya kita, tapi Israfil bagi jaminan dia akan tunduk depan Allah, minta
ampun pada Allah atas dosa umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, malaikat Israel. Kata Israel, ya Rasulullah, aku juga ada jaminan bagi umatmu ya Rasulullah. Apa jaminanmu? Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, aku akan memisahkan ruh dan jasad umatmu dalam keadaan yang paling lembut. Seperti mana aku memisahkan ruh dan jasad para nabi dan para rasul. Maknanya dalam keadaan yang paling lembut waktu sakaratul maut. Tapi lembut-lembut tak rasa tak sakit? Pernah rasa? Ada yang pernah rasa? Kalau ada. Oh, belum lagi dah, tapi pasti akan merasa dah. Kalau itu saya dah merasa dah Ustaz. Kalau dia dah merasa, kita larilah. Itu jangan. Dah, pasti akan merasa dah. Lembut-lembut pun sakit dah. Rasulullah SAW paling lembut sekali. Tak ada lagi manusia yang paling lembut. Dipisahkan ruh dan jasadnya, melainkan hanya pada Rasulullah SAW. Paling lembut. Itu pun Nabi terasa sakit. Sakit. Waktu nampas tu naik di dada, nak lepas melalui kerongkongan itu. Nabi terasa nampak kesakitannya dah. Sebab tu Jibril dan Israel waktu itu memalingkan mukanya. Tak nak tengok pun. Jibril apatah lagi je memalingkan mukanya ketika saat Nabi sakaratul maut tu. Yang ini jaminannya akan dipisahkan roh dan jasad tu dah keadaan yang paling lembut sekali. Tapi lembut pun tetap terasa sakit. Tu antara amalannya. Amal selawat, kemudian ada jaminan daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru salah satu daripada kelebihan berselawat. Banyak lagi dah kelebihan berselawat. Banyak kalau kita nak cerita pagi tu, itu je kita cerita sampailah pukul 10.30 ke. Kelebihan selawat je, tak buka pun kita dah. Nanti yang lain pula lah, nanti ustaz lain pula datang dicerita pula kelebihan selawat yang lain. Wallahu a'lam. Berhenti di situ. Itu berhenti mukadimah aja, tajuk belum. Sebab mukadimah berhenti sampul yang pertama. Yang ni tajuk baru sampul yang kedua. Faham noh? Faham, alhamdulillah. Kita sambung balik. Sambung balik muka surat 18. Ya, ke perbanyakkan menyebut Allah pun tak habis lagi ke dah? Dah habis belum? Rasanya tak habis kan? Baru nombor 4, nombor 5 kan? Hari ni nombor 5 kan? Betul tak? Kelebihan menyebut Allah betul. Tak selesai lagi kan? Yang pertamanya apa? Mengenal siapa Allah tu. Yang mengenal. Buat catatan kita. Ni minggu ni bulan sudah ni. Nah. Kelebihan menyebut Allah. Yang pertama untuk mengenal siapa ke Allah. Kenal tak siapa Allah ni? Kenal tak Allah? Siapa Allah ni? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama untuk kenal Allah. Allah ni siapa dengan kita? Tuhan kita dah. Tuhan kita tu Allah. Ataupun istilah yang paling mudah, Allah ni Tuhan, kita ni hamba. Kita ni selama-lama kita tetap akan jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu biasanya kalau mengaji orang tersebut awaluddin ma'rifatullah, awal agama untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua untuk mengenal kebesaran Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha esa, Allah yang maha agung, Allah yang maha bijaksana dan segala-galanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga untuk menguatkan iman, betul? Yang buat catatan lah. Yang keempat, menjauhkan diri daripada kekafiran, betul? Hari ni yang kelima, betul? Yang kelima ni kelebihan menyebut Allah untuk menambahkan ilmu, untuk menambahkan banyak ilmu. Kenapa banyak ilmu? Sebab orang yang sentiasa menyebut nama Allah ni hati dia bersih. Orang yang sentiasa ingat pada Allah ni hati dia bersih. Dan bila hati dia bersih, di situlah tempat Allah akan turunkan ilmu pada kita. Ilmu ni dia cahaya nur. Cahaya ataupun ilmu ni tak akan masuk pada orang yang hati dia kotor. Tak akan masuk dalam orang yang hati dia kotor. Ilmu ni hanya akan masuk pada orang yang hati dia bersih saja. Dan antara tanda-tanda orang yang hati dia bersih, dia sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa ingat pada Allah. Sebab tu bila kita sebut Allah, sama ada dengan hati kita atau dengan lisan kita, maknanya hati kita bersih. Dan bila hati kita bersih, mudah dimasukkan ilmu tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kelebihan menyebut Allah untuk menjauhkan kita daripada ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjauhkan kita daripada sifat keraguan dengan Allah. Apalagi yang kita nak ragu-ragu pada Allah. Sebab tu bila kita berdoa minta sesuatu, jangan ada keraguan. Kalau ada sedikit keraguan, Allah tak akan tunaikan, sempurnakan doa kita sebab kita ragu-ragu.
Yang kita minta tu bukan pada manusia. Kalau kita minta pada manusia betul, kita kena letakkan ragu-ragu. Boleh ke tak boleh dia ni? Tu ragu-ragu, keraguan. Sebab dia manusia. Yang ni kita minta pada Allah. Al-Khaliq, Tuhan punya langit, Tuhan punya bumi, penguasa seluruh alam ini. Nah, Allah Ta'ala hanya dengan perkataannya kun fayakun, maka jadi-jadilah ia. Selesai. Tapi kita ada keraguan lah. Sebab tu nak minta-minta sungguh-sungguh. Dan Nabi pesan pun, setiap manusia itu ada kelebihannya, ada senjatanya yang namanya doa. Doa sirahul mu'minin, kata Nabi. Doa tu senjata. Senjata daripada manusia tu. Untuk apa? Untuk kita minta sesuatu yang paling besar dalam hidup kita. Sebab tu Nabi pesan, nak minta dengan Allah ni, minta yang paling besar dalam hidup kita. Apa yang paling besar dalam hidup, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, yang kita nak minta dengan Allah? Minta yang paling besar. Jangan minta yang paling kecil. Sebab tu Nabi pun sebut, minta oleh syurga. Jahat mana pun kamu minta juga nak masuk syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita selalu sebut, selalu minta tu, akan ingatkan kita pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada usaha kita untuk letakkan diri kita pada jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan minta saja. Usaha tak ada dah. Minta kena minta. Pun ada usaha. Bukankah ada doa, ada usaha, ikhtiar, doa dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta yang paling besar dan jangan ada keraguan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah pada aku, pasti akan aku sempurnakan, kata Allah. Tu senjata kita doa. Senjata kita doa, minta pada Allah. Jangan ada sedikit keraguan pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta sungguh-sungguh. Jangan minta main-main tak. Saya pernah bagi tahu pada ibu-ibu, ayah-ayah, doa tu ada adabnya kan. Macam mana ada doa tu? Apa istilah doa tu? Doa tu kata Nabi, mengangkat dan menadahkan tangan ke langit. Mengangkat dan menadahkan tangan ke langit. Bila sebut angkat, angkatlah. Jangan letak atas peha bodoh. Bila suruh angkat, bukan suruh. Nabi kata doa tu mengangkat dan menadahkan tangan. Yang ni letak atas peha je. Letak atas peha je. Berat sangat. Telefon boleh angkat. Tapi bila nak angkat tangan, tak atas peha. Macam minta, ya Allah, nak bagi-bagilah, tak bagi pun apa, macam mana? Situ minta sungguh-sungguh. Nak minta sungguh, ya Allah, tambah seorang lagi, ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Minta pada Allah. Jangan minta pada isteri. Minta pada isteri memang tak dapat. Minta pada isteri memang tak dapat dah. Minta pada Allah. Saya minta pada Allah. Alhamdulillah. Minta pada isteri, fahami. Kalau faham, minta pada Allah. Allah, tambah seorang lagi, ya Allah. Sungguh-sungguh minta. Ini minta pada isteri, sampai sudah dia takkan bagi, faham ni? Dia takkan bagi dah. Minta pada Allah dah. Kalau Allah Ta'ala bagi, isteri tak boleh halang. Itu tauhidnya, betul? Kalau Allah bagi, tak ada manusia yang boleh halang. Tapi kalau Allah halang, tak ada manusia yang boleh bagi. Walaupun isteri kita kahwin lah, mana kahwin-kahwin lah. Tapi Allah tak bagi, boleh? Tak boleh juga dah. Itu yang penting faham ni. Doa dah. Sebab tu mengangkat dan menadahkan tangan. Macam ni tak? Tadah tu macam ni ke macam ni? Ada orang doa macam ni. Itu apa? Dia tadah. Habis semua jatuh ke bawah. Jatuh pun tak apa. Tak jatuh atas telekung. Ambil balik dia ke bawah. Saya tak kata salah. Tapi adabnya macam tu lah. Kalau Nabi doa pun, satu ketiga tangannya sama parai dengan dada. Ada ketiga tangannya sama parai dengan mulut. Ada ketiga atas kepala. Minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu. Kita atas peha je. Tu kita dah adab. Doa sungguh-sungguh dengan bahasa yang jelas. Jangan ada keraguan. Jangan doa bunyi hujung-hujung. Tahu doa bunyi hujung? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam bunyi langu. Alhamdulillah. Kalau toni. Toni. Ada tak dalam doa toni? Ada tak? Ada. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Tapi sebab ada bunyi-bunyi hujung, Allahumma amin, Allahumma toni. Toni. Kita pun heran. Tadi maghrib tadi Tok Imam sebut toni. Isyak ni pun sebut toni juga. Tok Imam ni tambah seorang lagi kot, kata apa? Sebab sebut toni. Sebutlah yang sungguh-sungguh sultani. Sebut betul-betul. Jangan bunyi hujung-hujung. Tu jenis tu. Maknanya jangan menimbulkan sebarang keraguan. Jangan, ya Allah, boleh ke aku doa ni Allah Ta'ala nak makbul ke dah? Doa aku pun, kalau yang wajib ni tak tinggal. Sunat pun kadang buat, kadang tidak Allah Ta'ala nak terima ke? Kita pun ada ragu-ragu dah.
Bila kita ada ragu-ragu, Allah tak akan terima doa kita. Kata Allah, kamu pun ragu-ragu dengan aku. Macam mana aku nak makbulkan doa kamu pada aku, kata Allah. Sebab tu bila sebut nama Allah, kalimah Allah untuk menghilangkan sifat keragu-ragu kita, sifat keraguan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ke-6, betul? Yang ke? Dah sampai ke-15 dah. Ha? Dah sampai ke-15. Dah habis dah? Oh, betul dah habis ni. Ha? Dah habis dah? Okey, tak apa tak. Sudah habis betul tak? Yang ke-6. Yang ke-7 apa yang ke-7? Betul. Kalau dah habis tadi tak payah saya cakap. Maknanya sekarang ni kita tak apa, saya habiskan, saya ulang balik dah. Dia kena ulang. Kemudian yang ke-6, yang ke-7 membuat hati jadi tenang. Yang ke-8 mengingati dosa-dosa lalu kita dengan Allah. Betul. Yang ke-9 berusaha melakukan kebaikan. Yang ke-10 sentiasa bersyukur. Yang ke-11 mencari redha Allah mardatillah. Yang ke-12 menambahkan amal ibadah. Yang ni saya ulas sikit, menambahkan amal ibadah. Menambahkan amal ibadah. Ibu ayah muslimat rahimakumullah. Ibadah ni dia ada kesempurnaannya. Betul kita menambahkan amal ibadah kita. Tapi ibadah yang paling baik ada kesempurnaan atas 4 perkara. Kalau ada 4 perkara ni, ada 4 perkara di situlah kesempurnaan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita nak menambahkan amal ibadah kita dengan amalan-amalan sunat dan sebagainya. Tapi dia ada kesempurnaannya atas 4 perkara ni. Kalau ada 4 perkara ni, makna sempurnalah ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama disebut sebagai ibadah hati. Yang pertama disebut sebagai ibadah hati. Ibadah ni kesempurnaannya tempat ni. Pertama ibadah hati. Ibadah hati ni macam mana? Yakin sungguh-sungguh yang kita buat tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tak? Ikhlas betul ni? Ikhlas alhamdulillah. Kemudian yakin apa pun yang berlaku dalam hidup kita atas ibadah kita dengan Allah, itulah yang terbaik atas kita. Ada orang dia tak semayang tapi dia kaya-raya. Ada orang semayang tak tinggal. Buat baik je. Tapi Allah Ta'ala susahkan hidupnya. Tapi kena yakin. Itulah yang terbaik pada kita. Jangan ada buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku ni semayang. Kuliah pun pergi. Tahajud rajin. Puasa sunat rajin. Tapi hidup susah je. Jiran aku sebelah ni semayang. Hidup satu keluarga. Tapi hidup senang lenang. Maknanya di situ ada buruk sangka kita dengan Allah, keraguan kita dengan Allah. Sebab tu yakin. Yang pertama ibadah hati, yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Yang kedua ibadah hati ni jangan ada dalam hati kita mazmumah. Sifat-sifat mazmumah tu wujub, riak, takabur, sombong, buruk sangka, hasad, dengki, dendam, jangan ada dalam ibadah. Jangan ada, buang semua tu. Buang semua tu. Yang itu sebut ibadah hati. Sebab bila ada sebesar hama sekalipun sombong kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua dengan manusia, seluruh ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Habaan mansura, jadi debu-debu yang berterbangan. Tu ibadah hati. Kena jaga sungguh-sungguh hati ni. Kalaupun kita orang yang hebat, banyak ilmu, jangan ada kesombongan di situ. Kalaupun kita orang yang rajin duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu, jangan kata orang lain, ini apa dah puak-puak ni, duduk sembang je pagi petang siang malam, pergilah kuliah, ikutlah aku, tengok aku ni. Dia gabung. Yang itu ibadah hati. Itu ibadah hati. Mana jaga hati baik-baiklah ibadah dengan Allah. Satu. Yang kedua, ibadah lisan. Yang kedua disebut sebagai ibadah lisan. Ibadah tapi mulut jangan ngata orang. Ibadah tapi mulut ngata orang, bisinnya tu. Kalau tak ada bunyi pun, pakai lidah aja. Nyuik-nyuik mulut tu. Jenis tu. Mungut-mungut. Sama juga nak mungut-mungut. Lalu datang aku duduk depan ni, dia pula duduk depan. Dah lah datang, tak selalu datang sekali duduk depan pula. Aku belakang pula menyampah tengok ni. Yang itu lah. Tapi bukan di sini. Ini waktu saya kuliah kat Jerman baru ni. Bulan sudah ada kuliah di Jerman. Dia bisin tu lah, bisin tu. Tak tahu nak, udah 2 bulan tak datang. Datang duduk depan sekali pula tu. Habis tempat aku pula duduk belakang menyampah ni. Tu dah pakai tudung sama dengan aku pula tu. Sama. Merungut-rungut. Ada ni. Dia jarang, lelaki jarang macam tu. Dia biasanya ibu-ibu je. Tapi bukan di sini tak. Jangan marah. Dekat Jerman tu. Merungut-rungut dia tu. Ya. Tak perasan lah tu. Ada jenis macam tu tak? Jenis tu. Itu ibadah lisan lah. Jangan kata orang.
Mulut hanya cerita benda yang baik je. Itu ibadah lisan. Yang kedua. Yang ketiga disebut sebagai ibadah perbuatan. Semayang-semayang nombor main juga. Semayang-semayang nombor ekor main juga. Tu pelik tu. Semayang-semayang jahat buat je dengan tangan. Perbuatan dia banyak lah. Kena jaga. Mata kena jaga perbuatan juga. Tangan, mulut kita. Sebab tu kalau nak selamat dengan dosa mata, telinga, mulut, kena jauhkan daripada 4 perkara tu. Mata, nak selamat mata, jangan tengok benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamatlah. Mulut, jangan cerita benda yang tak perlu kita cerita pun. Senyap je. Telinga, jangan dengar benda yang tak sepatutnya kita dengar. Dan akal fikiran, jangan fikir benda yang tak sepatutnya kita fikir. Selamatlah. Ini dah, mata nak tengok juga dah. Telinga nak dengar juga. Mulut kan berkata-kata dah. Kemudian akal fikiran macam-macam lah. Kita fikir sebab tu nak selamatkan 4 perkara tu. Ikut apa yang Nabi ingatkan kepada kita dah. Sebab ibadah perbuatan ni penting ke? Perbuatan kita akan menentukan ke mana arah tuju ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah perbuatan. Kemudian yang keempatnya ibadah harta. Ibadah harta ni maksud dia macam mana? Ibadah harta ni kita ambil sebahagian daripada harta kita, tujuannya untuk ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya menyediakan yang terbaik dalam soal ibadah. Yang kita sebut zakat dalam ibadah, zakat dalam solat ni, zakat dalam solat. Kita ni kadang-kadang duit ada, banyak duit, tapi untuk ibadah lebih kurang aja. Sedangkan dalam solat tu ada zakatnya. Faham ni? Faham tak dalam solat tu ada zakatnya? Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita mendirikan solat, maknanya kita telah menegakkan rukun Islam yang 5 tu. Dalam solat, dia ada rukun Islam tu. Yang pertama, rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah, betul? Dalam solat ada tak mengucap 2 kalimah syahadah? Ada, kalau tak ada, tak sah lah, betul? Yang kedua, rukun Islam, solat 5 waktu lah. Dalam solat ada tak solat? Betul? Ada dalam solat, kita mendirikan solat. Yang kedua ada. Yang ketiga, rukun Islam. Tak ingat dah rukun Islam, betul ingat dah. Yang ketiga apa? Puasa. Nak jawab pun takut-takut. Puasa, betul. Puasa di bulan Ramadan. Dalam solat ada puasa tak? Ada, tak boleh makan. Walaupun makanan tu keluar daripada celah gigi tak? Ni subuh tadi biasanya kadang-kadang maghrib, sebelum maghrib tu kita makan. Betul solat maghrib tu kena bersihkan mulut kita tak? Jangan suka main gigi dengan lidah tu. Ni tengah solat tu. Tu imam baca lambat. Tu imam baca ayat panjang pula maghrib. Sabbihisma rabbikal a'lallazi. Lambat kita. Tu terkeluar pada celah gigi daging rusa. Bukan daging lembu. Daging lembu tak apa, daging rusa. Daging rusa mahal dah, 1 kilo mahal. Besar ni je. Kita pun tertelan. Batal tak? Batal tak? Walaupun besar ni batal tak? Tetap batal. Sebab tu ada puasa dalam solat, jangan makan. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, yang zakat. Ada zakat tak dalam solat? Tak pernah dengar tak zakat dalam solat? Ada tak zakat dalam solat? Ada tak? Tanya. Ada. Apa zakat dalam solat? Menyediakan pakaian yang terbaik untuk solat. Itu zakat dalam solat. Sebab tu tadi sebut ibadah harta tadi. Duit yang daripada kita ni, sediakan yang terbaik untuk ibadah. Kita ni kalau ibadah, alah ustaz, yang penting ibadah, yang penting solat ustaz. Saya tak kata salah, betul. Itu waktu usia kita 15 tahun dulu, 17 tahun dulu. Masa usia berkejur di padang, main bola dengan Cik Bakar dulu. Zaman itulah. Semayang insya-Allah. Tapi lebih kurang, yang penting semayang. Sekarang ni kita dah 50, 60 dah. Bukan yang penting semayang. Kita nak semayang, kita sampai pada satu tahap. Yang paling tinggi sekali, apa dia? Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mampu mencegah kita daripada segala dosa dan kemungkaran. Itu tingkatan yang tinggi solat tu. Bukan lebih kurang lah, ustaz yang penting semayang tak? Itu betul waktu usia kita belasan tahun dulu, betul. Yang penting solat. Sebab tu sediakan yang terbaik. Telekung, belilah yang baik, yang mahal. 450 tu selai. Ini beli telekung 150, duit banyak.
Tak berkiranya dengan Allah nak. Sejadah belilah yang baru. Yang ada tu bulu pun dah hilang dah. Cakar di kucing. Belilah baru badut. Duit banyak. Tu nampak dah kita berkira-kira dengan Allah. Tapi tengok kalau yang raya. Satu family tu tema. Kalau hijau-hijau semua. Dengan lancir-lancir hijau. Betul tak betul ni? Jangan tipu saya. Itu baru yang raya. Kalau kuning kahwin. Habis semua tu tema. Kalau kuning-kuning semua. Berkira tak dengan Allah tu? Berkira lah. Itu untuk dunianya. Habis semua. Kalau tok-tok ada baju Melayu kuning. Opah jubah kuning. Mak pengantin, bapak pengantin, adik-beradik pengantin. Semuanya. Itu pun dekat ribuan ringgit dah. Betul? Tapi tengok bila semayang. Semayang baju lengan pendek je. Tu kita nampak. Tu berkira tak dengan Allah? Berkira. Bayang lengan pendek. Telekong dah kira dah. Tahu kira. Telekong dah kira kata orang Pahari. Bau pun dah kusam dah. Orang angkat takbir. Tukarlah 450 je tu telekong. Beli tak? Tak kira lah SK ke jenama mahal sikit. Nak solat. Faham ni ibu? Faham. Tapi sama je kedekut betul untuk Allah. Itu kata zakat dalam solat tu sebut ibadah harta. Yang lain beria-ria kita nak. Tu tengok kita sekarang nak. Kalau solat. Ada orang tu solat mak. Pakaiannya baju lengan pendek. Ingat. Baju lengan pendek ni makruh. Bawa solat. Baju lengan pendek. Bukan perempuan dan lelaki. Lelaki baju lengan pendek. Satu makruh. Yang keduanya kalau tak pakai ketayak. Dua makruh. Yang ketiganya ada tulisan pula. Tulisan ni boleh jadi haram pula. Kalau kita tahu. Ganggu orang solat. Ganggu macam mana? Kita belakang dia. Baru takbir. Hari Kemerdekaan Sungai Siput 2023. Pakai sudah. Yang itu yang kita bawa dalam semayang. Faham ni tak? Kalau kita memang kita sama macam tu lah. Sebab tu sedia yang kita baik dah. Ayah-ayah kalau pakai jubah lah tak apalah. Kalau nak pakai baju Melayu okey. Kain, cari kain plekat yang mahal sikit. Apa dia? Cap gajah. Jangan cap mangga. Nak cari cap gajah. Cap gajah tu memang dia mahal sikit. Kain dia kekuatan kain dia tu. Ini cap mangga. Sujud-sujud rabak tu. Itu betul cap mangga. Nampak mangga dalam. Itu betul mangga asli. Itu mangga original kita gabung. Sujud-sujud air. Terkejut kita. Tok Imam. Kita belakang Tok Imam. Air. Kita gabung. Subhanallah. Subhanallah. Tok Imam dia mana tahu. Sebab dia tak nampak mangga dia, kita nampak. Oi, ni cap mangga. Memang betul tanya Tok Imam. Kain cap apa Tok Imam? Mangga. Mana tahu? Nampak tadi. Dia pun terkejut. Bila nampak, tu tunjuk koyoknya. Faham ni ibu-ibu? Balikkan tengok kain suami cap apa. Kalau tengok cap mangga, bakar semua. Beli cap gajah. Faham ni cik bakar? Kain cap apa? Beli cap gajah mahal sikit dah. Tapi kalau orang bagi, bukan tak boleh pakai kain cap mangga tu, pakai di rumah boleh lah. Tapi untuk semayang pakailah yang baik sikit dah. Macam tu lah. Ni pakai koyak kita tegur subhanallah, subhanallah. Dia tak faham. Tu ada beza. Saya panjangkan sikit. Kalau orang semayang, kalau dia buat salah, kita boleh tegur dia dengan subhanallah, betul? Subhanallah, benar-benar dia faham. Tapi kalau kita tak semayang, dia semayang macam mana? Dia semayang, kita dah habis semayang dah. Tapi dalam semayang tu dia buat salah. Contohnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Maliki yaumiddin. Salah tak dia baca? Apa salahnya? Dia tak baca Ar-Rahmanir-Rahim. Tak hafal surah Fatihahnya. Nah, tadi saya baca dia kan, Alhamdulillahirrabbilalamin, Maliki yaumiddin. Salah tak? Salah lah sebab tak baca Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tu suami kita semayang. Kita tengah tengok TV. Dia mayang macam tu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Salah tak? Salah kan? Nak tegur dia macam mana? Kalau kita semayang, dia semayang senang. Subhanallah kata apa? Tapi kalau kita tak semayang, dia semayang, nak tegur macam mana? Nak tegur macam mana? Subhanallah. Subhanallah. Abang, subhanallah. Dia pun, apa? Subhanallah, subhanallah. Dia kata buat itu lah. Sebab, nak tegur macam mana ibu? Nak tegur macam mana tuan-tuan?
Tadi kalau kita semayang, dia semayang sebut, kita sebut subhanallah, dia tahulah benda yang dia buat salah. Tapi kalau dia semayang, kita dah selesai semayang macam mana? Kena tegur tu, abang ulang balik Fatihah bang. Fatihah bang tu tak betul. Ar-Rahman Ar-Rahim tak baca, ulang balik. Saya dengar tadi. Kalau dia kabur, iya ke abang tak baca? Tu batal tu lah dia. Dia ulang balik, dia ulang balik Bismillahirrahmanirrahim, dia ulang balik, kita dengar betul. Betul. Itu macam cara nak tegur dia. Jangan subhanallah sampai pagi esok subhanallah. Dia tak tahu sebab tegur benda yang dia salah, sebab kita tak semayang. Sama juga, ibu-ibu tengok dia sujud, kain dia koyak. Ibu-ibu dah letak kain tu atas katil, dah tahu dah sebab sekejap lagi suami kita balik dah. Anak kita dia main kain tu sampai koyak. Lepas tu dia letak balik atas katil. Anak kita pun cerdik ke. Suami ni tak tengok dah, lepas mandi sarung terus pakai. Sujud-sujud memang dah siap. Koyak tu tak besar sangat daripada pinggang kiri ke pinggang kanan koyaknya. Kita pun terkejut. Dah nampak mangganya gitu. Tu nak tegur macam mana? Batal tak solat dia tu? Batal tak? Batal. Tu nak tegur macam mana? Kain kawat. Bang, kain koyak. Bang, takkan semayang. Tu kain koyak, aurat dah nampak. Kalau dia buat tak tahu juga. Ni. Ni, mangga ni. Ni semayang macam tu. Sebab dia tak tahu. Faham ni, kalau dia sujud tu, dia tak sedar tak? Dia tahu sejuk je kipas angin. Ni semayang macam mana nak bang? Ni kain dah koyak ni mangga pun dah keluar. Semayang lain kabur tu. Batal kata dia, memang dia dah batal dah. Faham ni? Faham? Faham, alhamdulillah. Habis di situ. Tu nak kena tahu tu lah. Maknanya nak sebut tadi tu sebut sebagai ibadah harta. Sebut ibadah harta dah. Tak salah kalau nak jadi kaya, nak beli kereta baru, belilah kereta baru, tapi bawa kereta tu pergi tempat yang baik-baik, itu je. Pergi tempat yang baik, pergi kuliah, pergi bawa ustaz mana-mana. Tak apa lah. Dia akan jadi saksi nanti. Ini pakai kereta baru-baru tapi tak bawa pun pergi kuliah. Itu sebut sebagai ibadah harta. Ada empat tu, maka sempurnalah ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, merasa takut dengan dosa. Kemudian menjadi patuh pada hukum Allah dan menjadi takut pada seesaan Allah. Habis di situ. Kemudian hari ini kita mulakan dengan bab yang baru. Perbanyakkan menyebut akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dunia terlalu sedikit jikalau dibandingkan dengan akhirat. 1000 tahun di dunia setimpa dengan ukuran rasa sehari di akhirat. 1000 tahun dunia, sehari di akhirat. Bayangkan kalau manusia itu diseksa dalam api neraka 30,000 tahun. Kalau 1000 tahun kat dunia baru satu hari, baru 1000 tahun di dunia baru satu hari di akhirat. Kalau 30,000 tahun macam mana? Itu yang ada orang kata tak apa Ustaz. Kalau masuk neraka pun akhirnya masuk syurga juga Ustaz. Tak apa Ustaz, kurang-kurangnya dapat juga tengok dua benda. Dia kata neraka pun dapat tengok, syurga pun dapat tengok. Untung daripada orang lain, dia kata. Ada orang kata macam tu lah. Tu nak cerita tentang kehidupan akhirat. Dan betapa kecilnya nisbah umur di dunia ini berbanding dengan akhirat. Nikmat dunia juga 1/100 daripada nikmat akhirat. Dunia ni nikmat yang kita kejar-kejar tu 1/100 je, tak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tak ada nilai pun nikmat dunia ni. Kita je yang kejar-kejar sangat. Dan kena ingat nikmat dunia yang kita kejar ni kena bayar pula dengan wang ringgit. Nak buat jahat dalam dunia semua kena bayar dengan duit. Tak ada jahat yang free. Tapi kalau nak buat baik dia percuma je. Nak buat baik percuma. Nak minum arak kena bayar tak? Kena bayar. Tak ada orang buat hari ni kita menawarkan arak percuma. Tak ada. Kena bayar, kena bayar. Nombor ekor pun kena beli. Tak ada nombor ekor percuma. Toto dia buka kedai ni hari ni semua nombor percuma. Ambil berapa ringgit? Tak ada. Zina, tak ada yang percuma, tak ada yang percuma. Semua dosa maksiat ni dia kena bayar. Ya? Tapi benda yang baik untuk tahajud ke apa semua, dia free tak? Free. Nak bangun malam, nak puasa sunat semua percuma. Tapi manusia tetap juga memilih kejahatan. Sedangkan nikmat tu 1/100 je. 1/100 je nikmat dunia yang kita kejar ni 1/100 di akhirat. Akhirat nikmat dia lebih hebat. Dunia, makanan yang pertama kita makan, itulah sedapnya. Dia tak akan jadi sedap seperti mana yang kedua. Betul? Kita makan sedap macam mana pun, pinggan yang pertama tu, nasi yang pertama tu sedap. Tapi bila kita tambah nasi yang kedua, bubuh yang sama je, dia takkan sama sedap yang pertama. Betul? Tapi akhirat lain. Akhirat lain. Akhirat
Gigitan yang kedua lebih sedap daripada gigitan yang pertama. Gigitan yang ketiga lebih sedap daripada gigitan yang kedua dan pertama. Gigitan yang keempat lebih sedap daripada 3, 2 dan pertama. Dapat tak macam tu dekat dunia? Tak ada. Dekat akhirat kita gigit yang pertama, kita makan makanan pertama. Di akhirat bukan makan macam kita makan dekat dunia. Dunia ni nak makan beras, nak makan nasi, kena usaha tak? Kena usaha. Itu nikmat je dah kalau dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat tu telan je dekat mulut, masuk rongkong, habis. Dekat akhirat dah. Niatnya nak makan burger, terus datang rasa burger tu. Rasa tu datang, nikmat rasa tu masuk tu dalam mulut, dalam kongkong kita. Nak makan sekali lagi lah. Burger yang kedua lebih sedap daripada burger yang pertama. Yang itu. Itu sebab dunia ni 1/100 je yang kita kejar sangat nikmat dunia. 1/100 je daripada nikmat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan seksa dan kesusahan hidup di dunia. Hanya 1/100 daripada akhirat. Hanya orang yang berfikiran sempit, yang sibuk memikirkan dunia sehingga terlupa akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit dunia ni pun 1/100 daripada sakit akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dunia kita rasa sakit sangat, tapi di akhirat lagi sakit pada tu. Iaitu gambarannya. Sebab tu untuk berjaya di akhirat ada 9 cabangnya. Untuk berjaya di akhirat ada 9 cabangnya. Ya, untuk selamat di akhirat ni. Kita baca dulu ya. Manusia yang paling cerdik adalah mereka yang sibuk merancang akhiratnya. Yang ni manusia paling cerdik, sibuk merancang akhiratnya. Sebab tu bila kita masuk je pada tahun baru Hijrah 1445, ada orang dia buat perancangan dah. Sepanjang tahun baru Hijrah apa yang dia nak buat. Dia nak hatam Quran berapa kali. Dia buat dah planning dia, perancangan dia. Kita mana ada dah. Tak ada, kita yang buat perancangan dunia je. Lepas ni nak pergi mana? Oh, lepas ni pergi ni. Lepas ni nak pergi apa Patani lepas ni. Lepas tu nak pergi mana? Lepas ni nak pergi ni pula. Saya tak kata salah. Saya tak kata salah. Saya pun buat perancangan macam tu nak pergi tapi tak dapat pergi. Dah ada halangan. Buat macam mana dah. Lepas tu nak pergi ke Melaka pula cadang. Tu rombongan tu ziarah tuan-tuan guru juga lah di Melaka. Betul ingat nak ujung tahun esok ingat cadang-cadang nak balik ke kampung sekejap kot. Nak pergi ke balik-balik ke Indonesia tu nak ziarah sahabat saudara mara yang ada di sana dah. Tu perancangan dunia. Saya tak kata salah, tak ada perancangan akhirat. Ada tak buat perancangan akhirat? Berapa kali kita nak hatam Quran tahun 1445 Hijri ni ada? Alhamdulillah. Berapa banyak duit yang kita nak keluarkan daripada harta kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu perancangan akhirat. Sebab tu orang yang merancang akhirat ni dia lebih cerdik daripada orang yang hanya merancang dunianya semata-mata. Saham-saham dunia tidak penting. Apa yang paling penting adalah saham akhirat yang tidak pernah rugi dan merudum, malah sentiasa naik berlipat kali ganda. Saham dunia betul, dia ada turun naik, tapi saham akhirat tak ada. Lagi banyak kebaikan kita buat, lagi banyak pahala yang dapat pada kita. Wan Mat Saman meninggal lama dah. Tapi terusan dia masih digunakan sampai sekarang dah. Pahala pada di perpanjangan. Kita macam tu lah. Kita ni ada pahala depan mata kita, tapi kita suka bagi pada orang lain. Apa pahala yang daripada depan mata kita? Tuan-tuan yang ada cucu, yang ada anak, pahala yang paling mudah, ajarkan dia Quran. Itu pahala paling mudah. Tapi kita bila sebut Quran, bagi pada orang lainnya. Bagi pada ustaz, bagi pada ustazah. Ustaz-ustazah tu yang banyak pahala. Sebab tu orang dulu-dulu, kalau Quran mesti diajar mula-mula. Mak ayah dia ajar Quran. Lepas tu baru dia hantar pada tuan guru lain. Sekurang-kurangnya Fatihah tu, muqaddam itu daripada An-Nas ataupun daripada Fatihah sampai An-Naba ataupun sampai suratul A'la tu, wa duha tu, suratul duha tu kan, kita yang ajar. Habislah jahama tu sampai suratul An-Naba tu, amma yatasaalun tu, daripada ni Fatihah sampai tu muqaddam itu. Kita ajar dulu. Quran dia ngaji dengan orang lain. Kita mana ada? Zaman kita ni lah, bila sebut Qurannya, pergi ngaji mau ustazah. Yang dapat pahala banyak ustaz dengan ustazah tu bukan dapat pahala je, duit pun dapat. Takkan nak hantar free. Kita ni hantar anak kalau kat agama ni ikhlas saja, free saja dah. Saya sebab isteri saya dia mengajar di rumah. Mengajar budak mengaji ramai, muridnya 18 kat 20 orang dah. Tapi saya pesan pada isteri saya, jangan letak harga. Orang bagi, tak bagi sudah. Dengar itu memang banyak tak bagi je lah. Kita tu lah pantang dengar sikit macam tu lah. Ustaz kata bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Memang ambil tak bagi langsung. Jangan tak bagi pula. Faham tu? Faham lah. Kita ngaji macam tu lah. Ngaji tu. Nak mengaji adabnya sama. Hantar. Kita nak hantar anak tu, kita hantar anak. Jangan suruh anak pergi dengan kawan kita. Dulu kita mengaji macam mana?
Waktu mak kita hantar kita mengaji kan, ayah hantar. Saya, abang saya dengan adik saya, 3 orang mengaji serentak. Ayah bawa satu rotan. Ni tuan guru, ni rotan untuk anak aku. Pukul dia. Jangan sampai patah riuk dah. Kita sekarang mana boleh pukul sikit, saman. Itu je. Pukul je saman. Nah, sebab tu bezanya didikan tu, beza nak didikan tu. Sebab tu pahala ada pada kita, pahala Quran ni ada pada kita. Kalau kita yang ajarkan anak kita Quran, dia pula besar jadi guru Quran, dia ajar pula pada anak murid dia. Anak murid dia pula jadi guru Quran, ajar pada orang itu, pahala yang besar pada kita. Sedangkan ada di depan mata kita pahala tu. Ada pahala tu di depan mata kita. Sebab hari ni kita kebut untuk buat satu pahala yang dia boleh sampai pada kita walaupun kita mati dah. Kebut tu. Kalau nak ada masjid, kebut buat masjid. Selagi mana digunakan masjid tu, dia akan ada infak pada walaupun kita dah mati. Sebab tu untuk berjaya di akhirat ni dia ada 9 cabang jalan untuk berjaya di akhirat. Yang pertama disebut sebagai sabar. Yang pertama sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kena sabarlah. Hidup dekat dunia ni kena sabar. Ujian Allah tu kena terima. Sebab kan cerita tadi kita hamba Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku beserta dengan orang-orang yang sabar. Itu yang pertama, sabar je. Ya, apa pun ujian pada Allah, sabar. Yang kedua, solat. Solat. Patutnya yang pertama tadi kita sebut solat, yang kedua sabar. Tak apalah. Ya, yang keduanya solat. Maknanya solat ini hubungan kita dengan Allah. Sebab tu dalam keadaan apa sekalipun jangan pernah tinggal solat. Saya waktu meninggalkan kampung halaman dulu, sekitar tahun berapa ya? Tak ingat dah waktu tu. Akil dah tunggu dah di KL waktu tu. Akil dah tunggu di KL untuk sama-sama duduk di KL lah. Saya minta izin pada mak ayah saya. Mak ayah, saya nak keluar pada Kampung Tanjung ni mak. Kampung Tanjung ni tak ada apa pun, yang ada habuk batu je, banyak kuari je Kampung Tanjung tu. Apa yang ada, kuari je. Saya nak pergi KL, nak buat apa tu mak? Saja mak nak kerja di sana ke? Kena kerja apa tak tahulah, tengok apa ada kerja esok, kerjalah. Lagipun waktu tu kita dah terpengaruh dengan satu lagu. Kuala Lumpur menyinari hidupku. Pernah ada dengar lagu tu? Kota yang penuh dengan harapan. Ada lagu tu, lagu Kuala Lumpur tu. Lagu tahun 80-an lagu tu. Terpengaruh dengan lagu tu. Akhir pergi awal dah. Saya menyusul. Jadi artis kejap sama Ustaz Akil Hairawa dah. Ustaz Akil Hai tu sama lah. Dengan dia lah tu. Ustaz Akil Hairawa tu dah. Tapi mak pesan satu je, ayah pesan satu. Apa mak pesan? Mak pesan kita, ayah pesan, kamu di mana-mana pun kamu duduk, ingat jangan lupa solat. Dia pesan tu lah. Pergi di mana-mana pun jangan lupa solat. Kita waktu tu kita ngangguk, ya mak. Tapi waktu tu ya tu tak ada titik. Ya je, ya mak. Ya kan ada dua tak? Satu ya ada titik, satu ya tak ada titik. Ya mak. Sebab nak keluar lah. Kalau dah kamu janji tak aku izinkan lah, kata mak. Ayah, ayah izinkan. Ayah pun cakap macam makmu, pesan macam mak kamu. Ayah dia begitu je. Ayah ni jenis mulut yang tak banyak cakap tu. Mak jangan main. Mak kalau boleh senarai, satu kamu pertama jangan buat ni, kedua ni ayah, ikut je apa pesan mak kamu tu ayah. Betul tak betul? Tengok ayah buat punya lewaraknya ayah tu. Ayah dia tenang je. Mak, kamu di sana esok kamu jangan campur dengan orang tak kenal, duduk esok ni itu. Ada senarai 30 senarai. Tanya pula, ayah pesan apa? Ayah pesan macam mana mak kamu pesan tadi udah. Tu ayah. Waraknya ayah, betul? Ayah lah. Pasal itu, tapi mak pesannya jangan lupa solat. Sebab solat ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua. Yang ketiga, untuk berjaya di akhirat, yang ketiga selawat. Selawat nak kita boleh cerita dah ke selawat. Kelebihan selawat. Selawat ni kalau kita nak cerita banyaklah selawat ni. Ada sampai 149 selawat. Ini payah ni. Saya pun rasanya tak pernah buat lagi selawat 149 tu. Dia ada bacaan selawat pertama ni, selawat kedua ni, selawat ketiga ni, selawat keempat. Kita kalau selawat syifa tu biasa baca dah. Yang ni selawat 149 selawat. Selawat pertama, selawat kedua, selawat ketiga sampai selawat 149. Baca setiap hari. Ini kalau boleh buat ni memang martabat tinggi lah. Ini tuan-tuan guru. Saya ada kitabnya dalam kereta pada kitab tu. Selawat 149 tu. Ada bawa dalam kereta kitab tu. Kadang-kadang nak baca juga. Tapi tak terbaca. Sebab dia dalam sehari dia kena habiskan baca selawat 149 tu. Tu selawat. Yang ketiga. Yang keempat, sedekah.
Yang keempat sedekah masuk tadi ada tabung situ. Sedekahlah. Jangan kedekut. Kalau terlepas situ, dalam tu ada. Kalau tu pun terlepas juga, saya ada. Apa masalah? Boleh sedekah mana-mana dah. Kadang saya jangan sedekah dengan saya hadiah. Itu je. Orang yang kaya pada kita, kita tak boleh sedekah pada dia, hadiah. Boleh tak kita bagi hadiah pada orang yang kaya pada kita? Boleh, sebagai hadiah aja. Pada walaupun dia kaya pada kita, sebagai hadiah. Sedekah tak boleh sedekah hanya orang yang susah, orang yang miskin. Itu je. Maknanya perbanyakkan sedekah. Yang keempat. Yang kelima, syukur. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah. Apapun yang ada pada hidup kita, syukur je pada Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Itu doa yang Nabi ajarkan pada Anas bin Malik. Untuk jadi orang yang bersyukur pada Allah. Kemudian jadi orang yang sentiasa ingat pada Allah dan sebagainya. Yang kelima. Kemudian yang keenam, serah diri. Maknanya tawakal an Allah. Tawakal, serah diri hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Kemudian yang ke berapa tu? Yang keenam. Ini yang ketujuh lah. Sekarang yang ketujuh lah. Betul. Yang ketujuh, silaturahim. Ataupun silaturahmi. Boleh juga. Kadang-kadang kalau bahasa Indonesia, dia suka cakap silaturahmi. Kita yang cakap silaturahim. Kalau ikut kaedah ni, yang paling betulnya silaturahmi. Macam kita jemputan ke walimatul urus dengan walimatul arus. Jawa, kalau ikut Arabnya, dia sebenarnya walimatul arus. Dia bukan walimatul urus. Tapi sebab kita dah biasa menyatu, boleh dua-dua kaedah. Atau dia semua kaedah je. Macam ni, silaturahmi dengan silaturahim. Kalau Indonesia, dia biasa gunakan silaturahmi. Dia jarang guna silaturahim. Betul juga, sama juga. Ataupun dalam walimatul arus, walimatul urus. Kita kalau sebut walimatul arus, orang kata tak betul tu. Dah. Macam kalau kita sebut perak. Perak, orang Arab dia tak sebut perak, dia sebut berak. Berak. Orang Arab dia sebut berak. Dia tak kata perak, dia sebut berak. Sebab tu bila kita berak, orang gelak. Pada betul. Kita cakap dengan orang, dia kata betul. Dia kata betul. Berak. Bukan perak. Tu beza di situ lah. Sebab tu bila silaturahim ni, yang ni jaga baik-baik hubungan kita. Kita ada dua hubungan. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hebat mana pun manusia, tapi kalau dia tak jaga hubungan dia dengan manusia lain, mana ibadah dia Allah Ta'ala tak terima. Tu je. Sebab tu hubungan kita dengan manusia, kalau dia sakit, kita ziarah dia. Kalau dia meninggal dunia, kita ziarah dia. Kadang-kadang ada masa iringi dia sampai ke tanah perkuburan. Tu hubungan kita dengan manusia. Jahat macam mana pun dia, tapi bila dia sakit, kita ziarah dia. Mudah-mudahan dengan ziarah tu akan menghubungkan silaturahim. Kalau dia sakit, kalau dia mati, datang, kemudian kalau ada masa, iringi ke tanah perkuburan. Sebab tu bila kita ziarah orang yang meninggal dunia, akan diberikan kita pahala 1 kirat. 1 kirat. 1 kirat ni besar mana? Satu gunung, sebesar gunung Uhud. Pernah tak panjat gunung Uhud? Ada orang kata, Ustaz, saya pernah panjat gunung Uhud. Saya kata, mana? Perempuan tu. Ibu dah. Dia kata, Ustaz, dapat pernah. Saya kata, mana dia kata panjat gunung Uhud? Yang ibu-ibu panjat tu bukit pemanah. Itu bukit pemanah je ibu-ibu panjat tu. Itu bukan Uhud. Uhud yang di belakang tu Uhud. Yang itu bukit pemanah je. Kita panjat tu bukit pemanah. Betul? Saudara bakar yang baru balik umrah kan. Yang panjat tu bukit pemanah je. Uhud tu belakang. Uhud ni besarnya 7 km. Bukit Uhud ni besarnya 7 km. Bukit Uhud. Bayangkan 1 kirat tu dapat 7 km. Besarnya. Itu kalau kita ziarah dia waktu dia meninggal. Kalau kita iringi dia sampai tanah perkuburan, dapat lagi 1 kirat. Mana dapat 2 kirat. Dapat 14 km pahala. Besar-besar tu besar. Sebab tu tak payah datang kuliah dah. Relax dekat rumah. Tak datang kuliah. Tadi dah pergi ziarah orang meninggal, iringi sampai tanah perkuburan, dapat 14 km dah. Pahala. 1 kirat 7 lebih kurang besar Uhud. Besar Uhud tu orang bayangkan disebut jaraknya. Ada yang kata 7 km, ada kata lebih jarak pada itu. Kalau 7 km pun itu pun dah besar dah. Dah besar dah. Yang itu nak sebut macam tu lah. Mana silaturahim. Yang ke-7. Yang ke-9. Yang ke-8 semangat. Semangat. Penting nak semangat. Semangat untuk berjaya. Semangat untuk melakukan sesuatu kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, yang ke-9 untuk berjaya di akhirat, senyuman. Senyumlah, senyum walaupun pahit dah. Senyum itu sedekah dah. Senyuman itu sedekah, senyum lah. Kalau orang marah pun senyum je.
Nabi tak pernah lekang daripada senyuman. Sentiasa tersenyum. Melainkan kalau dihina agama Allah. Itu Nabi marah. Tapi kalau orang kata dia macam-macam, Nabi hanya balasnya senyumannya. Sebab senyum tu penawar bagi kedukaan. Betul. Senyum. Sakit macam mana pun senyumnya. Sihat je mak. Alhamdulillah sihat. Nah. Jangan senyum seorang-seorang dah. Senyum seorang kata gila pula. Senyum. Itu kita panggil mak senyum. Dia murah dengan senyuman. Kalau lah ibu-ibu perasan, daripada yang pertama sampai yang ke-9 tadi, apa bersamaan dia? S. S. Sebab tu S. Yang akhir tadi apa? Akhirnya S yang ke-10 tu apa? Selamat. Selamat dah semuanya. Ada 9 tu akan selamat dunia dan selamat akhirat. Dia tak tulis 10 tu S yang ke-10 dibagi 9-nya, tapi keseluruhannya selamat. Untuk melengkapkan S yang ke-10. Faham ni? Itu ada 9 tu. Ada tak yang pertama? Sabar ada? Ada. Maknanya 9 ni Ustaz memanglah payah, tapi kurang-kurangnya ada lah. 1, 2 pun ada. Jangan tak ada langsung. Sabar bukan kita orang yang sabar. Asyik nak marah je dah. Solat pun kadang solat, kadang tidak. Selawat pun sekali. Sedekah waktu kaya je. Miskin tak sedekah. Syukur payah sangat nak bersyukur dengan Allah. Serah diri pun tak ada. Kita selalu mengharap pada orang lain daripada mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silaturahim memang tak terjaga. Asyik nak bermusuh juga dengan orang, dengan adik-beradik pun berkelas. Kemudian senyuman. Senyuman tak juga senyum. Orang tangan jumpa asal angkat tangan salah. Sudah. Kemudian semangat dah, semangat. Maknanya semangat ni sakit macam mana pun ada semangat untuk ibadah. Kita ni kalau sakit semangat untuk ibadah tu tak ada dah. Untuk semangat untuk hijrah tak ada dah. Baru nak hijrah sikit orang kata macam-macam dah tak ada semangat. Malaslah pergi surah apa orang kata je. Nak berubah jadi baik pun orang kata jual kekal macam ni lantak. Semangat, patut semangat tu. Sebab tu ada 9 tu akan mendatangkan keselamatan, selamat pada kita. Dah. Habis di situ. Kemudian 5 cara. 5 cara hidup di dunia yang baik untuk akhirat. Ada 5 cara hidup dekat dunia ni baiklah untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari dalam buku, tak ada. Jangan cari mana ustaz baca ni, tak ada. Saya baca yang tadi je yang ada tanda kaum manusia paling cerdik, itu je. Yang ni saya ambil dalam kitab lain. Ya, 5 cara hidup dekat dunia yang baik untuk akhirat. Maknanya bila kita buat ikut 5 cara kehidupan ni, maknanya dia mendatangkan kehidupan yang baik untuk dunia dan juga akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dah. Yang pertama apa pun yang kita buat, memelihara solat dan kesempurnaannya. Itu yang pertama. Yang ni cara hidup yang baik dunia untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa? Memelihara solat dan kesempurnaannya. Sebab tu memelihara solat, maksud dia apa memelihara solat ni? Solat di awal waktu. Pertamanya jangan tinggal solat. Yang keduanya usaha untuk solat di awal waktu. Dan kesempurnaannya. Sempurna solat ni banyak daripada sudut khusyuknya macam-macam. Sebab tu tadi sebut tadi daripada sudut bacaannya, daripada sudut pakaiannya tu sebut kesempurnaan. Kita jangan lebih kurang je. Lebih kurang je. Kadang-kadang solat pakai baju beda. Yang lelaki dah. Pernah tak ada orang yang solat tak pakai baju pun. Dengan Allah macam itu je. Pakai kebelakang Allahu Akbar. Kalau dah pakai baju lengan pendek pun makruh. Kalau pakai baju, lagilah pertama-tama makruh atau tak makruh. Tapi bila banyak sangat benda yang makruh dalam solat, dia akan jadi apa? Akan jadi haram. Akan jadi haram. Sebab tu kena solat betul-betul. Kena solat kesempurnaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu memohon keampunan daripada Allah dengan segala dosa. Minta pada Allah. Maknanya yang bila sebut selalu mohon keampunan ni, jangan meninggalkan solat taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ada dosa besar ke, tetap kita ada berdosa dengan Allah. Sebab tu dosa kecil pun kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita daripada melakukan dosa-dosa besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melakukan sebanyak mungkin segala kebaikan. Mana buat baik je. Allah Ta'ala suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan syurga tu adalah tempat yang baik hanya untuk orang-orang yang berbuat baik. Itu je. Syurga. Sebab tu buat baik. Walaupun orang tak suka. Zaman kita ni macam ni lah. Zaman kita ni kalau buat dosa orang tak heran. Tapi kalau buat baik orang kata, tuan-tuan buat baik. Orang baik orang itu pun nak tunjuk dekat orang. Dia marah tak? Tapi kalau yang jahat tu tunjuk tak orang marah. Patutnya yang jahat tu jangan tunjuk.
Yang baik ni tak apalah. Bukan kita nak tunjukkan. Kadang kita tak tunjuk pun orang yang tunjuk. Tapi zaman kita ni macam tu lah. Semua benda yang kita buat, baik ke buruk ke, kadang-kadang nak tunjuk pada orang. Paling baiknya kebaikan pun kita jangan tunjuk. Paling baik jangan takut ada riak, wujud takabur di situ. Tapi zaman kita ni nak buat apa pun semua tunjuk pada orang. Buat baik pun tunjuk, buat jahat pun tunjuk. Kalau buat baik tunjuk pun salah, apatah lagi buat jahat. Kalau buat baik tunjuk pun salah, apatah lagi buat jahat. Apa buat baik yang salah yang kita tunjukkan pada orang? Antaranya makanan. Kita makan sarapan pagi, masuklah dalam grup WhatsApp. Kita di Sungai Siput, kawan kita di Sungai Pecala. Saya sarapan pagi ni telur goyang bercampur madu. Dia pun tanya, di mana Syekh? Di Sungai Siput. Ingatkan di mana? Dia sebab tu bila kita buka selera orang lain dan kita tak mampu penuhi selera dia, satu dosa kita dengan dia. Sebab tu jangan tunjuk sarapan pagi kita. Ini hari ni semua tunjuk. Sarapan pagi pun nak tunjuk. Tak payah tunjuk. Sebab tu suruh mengaji bodoh. Mengaji tak ada. Kalau nak tunjuk, tunjuk kedai dia je. Saya sarapan di kedai ni. Di mana? Di tengah. Jangan tunjuk makan ni. Melainkan kalau kita orang yang berniaga, itu cerita lain. Kalau tuan-tuan berniaga, kena tunjuk lah berniaga tu apa. Walaupun makanan. Kalau tak tunjuk, orang nak tahu macam mana. Kita jual roti canai. Roti canai macam mana roti canai? Kena tunjuk lah. Jual apa? Jual nasi lemak. Kena tunjuk macam mana nasi lemak tu. Barulah orang beli. Ini kita makan kita. Tak payah tunjuk lah. Ni semua nak tunjuk makan kita dah. Salah dah. Ni salahnya kalau tunjuk makanan. Tak salah kalau tunjuk kedai. Saya ada satu kuliah saya di belah-belah Tambun. Belah-belah Tambun. Habis je makan kuliah subuh di situ, dia tuan kuasa tu bawa pergi makan di satu kedai. Memang kedai tu favorite. Kedai dua janda. Kedai dua janda, mak janda, anak pun janda. Makanan dia, Cik Abu tanya di mana kedai mana. Kedai tu makanannya sama je. Sedapnya sama je. Sama je tapi lebihnya sebab dua janda itu je lebihnya, mak janda, anak janda. Memang lelaki saja. Nak makan di situ pun kata orang masjid tu, Ustaz, kami kena booking dulu Ustaz, kena telefon malam tu, reservekan meja tu untuk AJK masjid. Tidak Ustaz, memang tempat penuh. Saya ingat nak bawa lah Encik Bakar satu hari nanti makan di situ. Kedai dua janda. Itu makanan sama je. Saya tak promosi tu, saya promosi nama kedai tu je, carilah sendiri dah. Itu je. Tapi kalau kita tunjuk makanan tu salah. Itu benda yang baik pun ada salah. Apa lagi kalau benda yang jahat tak payah tunjuk. Hari ni jangan tunjuk-tunjuk yang kita buat. Baik pun jangan tunjuk, jahat pun apa lagi jangan tunjuk. Tok nenek kita dulu tengok dia faham. Kita balik daripada kedai beli mi rebus 2 bungkus. Sampai-sampai kita tengok ada biji. Dia tunggu dekat pintu. Dia kata apa? Belakang. Kita belakang. Ada orang kamar. Belakang apa? Sudah. Mak tu. Kita sebab dia tak nak bagi masuk. Kenapa? Sebab mi bawa 2. Orang dalam tu ramai. 2 biji kereta mungkin ada 8 orang. Kena pula ada budak-budak. Mi. Pakai sudah. Sebab tu dia suruh bawa ikut belakang tu. Dia pandai. Dia cerdik. Kita tunjuk semua makan. Buka selera orang lain. Dia dulu jaga. Takkan buku mi nak kongsi 8 orang. Campur yang di rumah tu ada 5 orang. 13 orang kongsi 2 bungkus mi kari. Makan mana cukup. Sebab tu belakang. Dia kata kita tak apa-apa. Belakang. Tak apa bergaduh. Dia faham. Kita ni tunjuk semua. Sebab tu tuan-tuan beli apa pun jangan tunjuk. Tuan-tuan beli royan dalam net kita tu, pergi masuk nak sampai di rumah tengok ada ramai orang berhimpun dekat depan rumah kita dah. Sembang-sembang. Kita pun masuk-masuk. Di mana Cik Ayah? Tak ada ke mana keluar. Tadi beli royan ni. Jangan tunjuk royan. Buatlah sebiji. Ni nampak dia kata. Aku pun. Sebab tu jangan keluarkan royan tu. Biar dalam bonet kata. Sebab orang ramai. Tu orang tanya, bau dalam bonet kata, bau nak buat macam mana? Bukan kita boleh halang bau. Yang penting jangan tunjuk. Kalau dia bau, bau royan. Bau tadi beli royan. Makan royan kabur je makan royan. Tapi jangan tunjuk royan tu. Biar dalam bonet kata. Habis bila nak keluarkan? Pukul 3 pagi ke?
Orang dah tidur dah. Keluar. Tengok. Oh, clear bang. Katanya orang kita depan, belakang, kiri, kanan, kedua tidur. Angkat, baru keluar tu. Masuk. Bau tak? Boleh nak tahan bau tak? Faham ni? Jangan tunjuk-tunjuk. Ini tunjuk. Ni beli royan tadi. Berapa banyak? Adalah 200 biji dalam bawah ni. Buatlah 2 biji. Aku pun 200 biji ni pun tak cukup. Kita kata. Sebab tu jangan tunjuk lah. Tu. Maknanya tu melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Paling baiknya jangan tunjuklah kebaikan. Apa sahaja kebaikan yang kita boleh buat, kita buat. Sebab dia akan jadi pahala pada kita. Kemudian yang keempat. Berdampingan dengan rakan-rakan yang berakhlak baik dan orang-orang soleh. Dengan orang-orang yang berakhlak baik dan orang-orang soleh. Mudah-mudahan baik dia tu, soleh tu dapat pada kita. Tapi jangan sombong kita ni. Kadang-kadang kau dapat kawan dengan ustaz, dapat kawan dengan orang tanpa kita lupa kawan-kawan kita tak. Macam tu kita ada orang macam tu. Tambah-tambah pula dapat kawan dengan ustaz-ustaz pula. Tengok dapat kawan dengan ustaz, upload sesaja gambar, dapat kawan dengan ustaz. Sampai lupa kawan-kawan yang lama tu yang selalu pergi kuliah, lupa. Sebab dapat pergi dengan ustaz semua. Kawan-kawan dengan ustaz yang hebat. Patutnya kawan dengan ustaz, dia ambil lah perangai baik ustaz tu. Tak tahulah ke ustaz tu ngajar macam tu juga lain lah. Itu cerita lain lah. Kita kawan dengan orang soleh, patutnya kita ambil lah perangai orang soleh tu. Akhlak orang baik tu kita ambil. Ini dah lupa upload kau kita pergi sana dah. Itu. Yang ni kadang-kadang kita sombong dengan orang lain yang biasanya. Sebab kawan-kawan kita orang baik. Patut syukur dengan Allah. Allah temukan kita dengan orang yang baik. Sebab orang baik ni bukan semua nak kawan dengan kita. Dia tengok kalau tak sesuai, dia lari. Mungkin sekali tu dia pergi. Kali kedua, tidak lah, aku tak pergilah dengan puak-puak ni. Sebab apa? Aku tak suka dengan dia. Orang yang soleh ni, dia boleh nampak hati kita tu macam mana. Dia boleh tahu. Kita yang tak tahu. Kita yang tak tahu. Betul. Saya mengaji dengan arwah Tuan Guru saya. Buatlah macam mana dia tahu. Aku tahu. Kamu merokok lagi kan? Tahu. Walaupun saya sebelum nak mengaji tu, merokok di rumah. Kemudian mandi, bersihkan mulut, pakai Listerine apa semua, pakai jubah pergi mengaji. Baru naik tangga je, turun bawah katanya. Kenapa tuan? Turun. Kenapa? Aku tahu kamu merokok lagi kan? Nak tipu macam mana? Nak tipu macam mana? Cudahnya berhenti juga nak. Patutnya kena macam itulah bagi tahu pada orang yang merokok ni. Biar dia berhenti merokok. Lagi merokok jangan mengaji dengan aku. Tu ada yang guru macam tu. Ada guru yang kata sambil guru dia merokok je, dia sokok daun apa semua, dia kabur pula. Yang ini jangan ambil ilmu, tapi yang ini jangan ambil. Dia kata rokok ni jangan ambil, kau tampung. Dia marah pula. Dia tu pada masing-masing dah. Padanya bila kita Allah Taala akan rezekikan kita kawan dengan orang yang baik, syukur pada Allah dan kita ambil itu je. Kemudian yang terakhir, memperbaiki diri pada setiap hari agar lebih baik daripada hari yang kita tinggalkan. Maknanya usaha hari ni kita buat lebih baik pada semalam yang kita tinggalkan. Besok kita usaha pula kita buat lebih baik pada hari ni yang kita tinggalkan. Kemudian setiap hari kita tinggalkan, mudah-mudahan hari yang kita lalui itulah hari yang terbaik daripada keseluruhan hari yang kita tinggalkan. Yang tu 5 perkara untuk berjaya di akhirat dengan kehidupan baik di dunia. Habis di situ. Kemudian barulah kita sebut, kita masuk yang ketiga. Perbanyakkan menyebut dan mengingati kematian. Muka surat 18 lagi yang bawah tu. Perbanyakkan menyebut dan mengingati mati. Yang ini kita sambung bulan depan sebab dah 10. Dah 10.30 dah kita mula tadi 9 suku. Kita habis ni 10.30. Dah lebih 15 minit. Maknanya kena baju Isra tu je. Wallahu a'lam. Ada soalan ibu-ibu? Kalau ada soalan, boleh tanyakan soalan. Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau saya tak jawab, saya tak jawab. Itu je. Ya. Tak apa dengar bu? Boleh, siap. Boleh. Kita niat baca selawat tu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, tapi dia istiqamah dan paling kurang pun dalam 1000 kali sehari. Sebab itulah memang ada orang yang dia ada sirah yang cerita pada kita, ada orang yang nak selawat, nak bertemu dengan Nabi di selawat, dan memang Allah Taala temukan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bezanya pertemuan tu macam mana itu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, barang siapa, dan Nabi mulakan hadis tu, barang siapa di antara kamu. Bila Nabi sebut barang siapa, maknanya siapa-siapa pun boleh, tak kira kamu siapa. Tapi kalau Nabi sebut
hanya si polan ni, yang itu kita tak dapat lah. Kalau Nabi sebut hanya orang-orang yang warak saja. Tapi Nabi sebut hadis itu barang siapa. Bila Nabi sebut barang siapa, mana siapa-siapa pun boleh. Nabi sebut barang siapa di antara kamu dan dalam tidurnya bermimpi dengan aku, maka benarlah dia telah bertemu dengan aku. Itu kata Nabi. Ada orang kata bukan, ada sahabat kata bukankah syaitan juga boleh hadir dalam mimpi? Nabi kata syaitan tidak akan berani menukarkan dirinya sebagaimana aku walaupun dalam mimpi. Dia tak akan berani. Kalau Nabi lain pun sama, boleh. Kita akan bertemu dalam mimpi. Sebab tu ada orang yang bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Boleh tak? Boleh. Itu rezeki dia. Macam mana dia dapat itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi amalannya antaranya selawat. Selawat tak pernah tinggal, tapi dengan jumlah yang banyak. Kemudian minta pada Allah, ya Allah rezekikan aku untuk bertemu dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jagalah daripada sudut ibadah tu, kena jagalah ibadah yang saya sebut tadi, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah perbuatan tu dia kena jagalah. Sebab nak bertemu dengan Nabi bukan mudah nak bertemu dengan Nabi ni. Orang yang hati dia bersih, Allah Ta'ala pilih. Yang tu antara selawatnya untuk membersihkan hati. Kalau dia rezekikan bertemu, memang akan dapat bertemu. Tapi cara tu macam mana tak tahu. Nampak ke wajah Nabi ataupun tak nampak ke, yang itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudahan ya Allah Ta'ala yang kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ada lagi? Habis? Tak ada? Ada tahlil lagi. Ada. Ada tahlil ya. Habis. Tak ada soalan ya? Kalau ada soalan, ini bayar pula. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimu azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bin qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nil absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shilara wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ihtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul an. Subhanakallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li